أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila langit terbelah serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Dan apabila bumi diratakan serta mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh, maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Ayat-ayat yang kita baca ni ialah permulaan surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq dengan makna terpecah, terbelah. Yang dimaksudkan ialah terbelahnya langit, iaitulah peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat. Surah Insyiqaq termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW mula dilantik menjadi Rasul. Permulaan akidah, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah berlakunya kiamat, di mana seluruh alam ini termasuk langit dan bumi akan dibinasakan oleh Allah mengikut ketetapan ajal, tempoh masa yang ditentukan oleh Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Allah menjanjikan dengan dicipta alam yang lain, iaitulah alam kiamat ataupun alam akhirat, selama-lamanya dalam keadaan manusia dibangkitkan semula dan dihisap mengikut tugas yang dilaksanakan dalam kehidupan dunia ini. Oleh kerana makhluk manusia adalah makhluk yang teristimewa, dikurniakan akal, dikurniakan ruh, bukan saja mempunyai jasad. Mereka mempunyai kemampuan boleh bergerak, boleh hidup dan mentarbiyah makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi. Dengan keistimewaan itu, manusia mendapat keistimewaan sekiranya patuh kepada Allah dalam kehidupan dunia setelah berlakunya alam akhirat. Maka Allah mengingatkan manusia, bukan saja tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Di sana adanya alam akhirat dan alam hari kiamat yang mesti berlaku. Surah-surah yang diturunkan di Mekah lebih banyak menyatakan perkara akidah, perkara iman. Asasnya beriman kepada Allah dan penutupnya beriman kepada hari akhirat, dengan perhitungan dosa, pahala dan balasan yang berlaku mengikut perhitungannya. Dengan akal yang diberi oleh Allah kepada manusia, dengan ilmu
dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada, manusia boleh mengkaji dan menyelidik. Di hari ini, mengikut kajian yang terkini, ahli-ahli sains yang dahulunya tidak percaya kepada hari kiamat, sekarang percaya adanya hari kiamat. Dunia akan dihancurkan, dimusnahkan. Dahulunya mereka mencuba untuk mencipta alat-alat, di antaranya roket-roket yang boleh menembak ke arah bintang, ke arah serpihan bintang, supaya bumi ini selamat. Bila mari tarik bintang nak langgar bumi, tembak dengan roket, hancur. Tak rok. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi. Banyak kalangan-kalangan ahli sains yang sudah menyerah kalah. Tak boleh lawan kekuasaan Allah Ta'ala. Tak boleh tolak berlakunya hari kiamat. Di Jepun, mereka tahu akan berlaku gempa bumi di Kobe, Jepun. Mereka buat bangunan yang berukurannya dia boleh nyunyuk. Kalau berlaku gempa bumi sekian-sekian skala Richter, bangunan tu tak utuh. Allah Ta'ala buat lebih sikit je utuh macam bangunan tu. Lebih sikit pada dia buat. Sikit je tu. Allah Ta'ala lakukan tsunami yang berhampiran dengan Aceh beberapa tahun yang lalu. Manusia tak boleh kesan. Sudah berlaku. Tak boleh nak kesan. Sudah berlaku. Ini adalah dalil berlakunya hari kiamat. Surah yang kita baca ini menyatakan perkara yang lebih dahsyat, iaitulah terbelahnya bumi. Menandakan berlakunya kiamat yang dahsyat. Terbelahnya langit. Langit yang lebih besar daripada bumi. Bumi yang kita duduk ni laksana sebiji pasir yang duduk di tengah-tengah ruang yang kosong bersama dengan bintang-bintang cakrawala yang banyak macam pasir yang ada di bumi ini. Bumi yang kita duduk ni berasa besar sangat. Manusia duduk bilion-bilion banyak. Berbagai-bagai bahan yang ada di bumi ini, dibanding dengan semua bintang-bintang yang ada di alam yang luas, laksana pasir yang sangat halus. Ini kena sedar. Bukan saja bumi, langit yang besar itu pun akan dimusnahkan. Langit yang besar yang tak boleh ditembusi, manusia cuba nak tembus, buat roket nak naik ke bulan, Marikh, Zuhrah, macam-macam. Kulit ari pun tak sampai. Tak sampai ke kulit ari, orang kita kata. Belum sampai ke dalam, tak mampu. Nak korek bumi, nak suruh jemerang pula di sana pun tak boleh. Tidak mampu. Ini makhluk Allah Ta'ala. Manusia kena sedar mereka mempunyai kelemahan-kelemahan. Dimulakan surah ini dengan peristiwa terbelahnya langit. Langit terbelah. Bintang-bintang cakrawala bertaburan. Berlaga dengan bumi dan di antara satu sama lain. Matahari juga hancur lebur. Dibinasakan. Semuanya tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, barulah sedar. Orang cerita ni, ya sungguh rupanya. Masa tu baru nak percaya, tak jadi apa dah. Kita kena percaya sekarang. Allah Ta'ala jadikan perkara-perkara yang disebut dalam Quran, yang ada di alam dunia ini adalah benar. Dibuat kajian benar. Apa-apa yang diberitahu oleh Rasul-Rasul yang berakhir dengan Nabi Muhammad SAW adalah benar. Benar berlaku. Maka begitulah peristiwa hari kiamat adalah benar. Peristiwa manusia akan dihisap adalah benar. Dan mesti berlaku kebenaran itu semua.
Di masa itu sedarlah orang-orang yang tidak beriman kepada Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedar masa itu tak jadi apa dah. Kena sedar sekarang. Kena percaya sekarang. Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap rasul itu benar, tidak bohong, diketahui oleh umat masa rasul itu hidup. Begitulah Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya diketahui benarnya, dan Quran yang diturunkan diketahui benarnya. Maka peristiwa hari kiamat adalah benar-benar berlaku. Idza as-samaa'u insyaqqat, apabila langit terbelah. Berlakunya langit terbelah menunjukkan berlakunya hari kiamat yang sangat dahsyat. Langit pun terbelah, apa lagi bumi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit mendengar perisytiharan dan perintah Tuhan, dan langit ikut perintah Tuhan, dan terbukti benarnya perintah Tuhan itu. Langit patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah tempohmu, terbelah. Tempohmu di alam dunia habis. Dibelahkan langit itu, dihancur beluk, leburkan segala isinya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, dengan makna tidak ada bukit bukau, gunung ganang, laut tidak ada lagi. Habis sama rata. Dikambuh semuanya. Diratakan semuanya. Bukan dengan berdosa. Sapu habis begitu aja. Hancur, rata, tak ada gunung lagi lama. Menjadi sama rata, tak tahu tanda dah. Kalau hari ni kita ke laut, tanda Temiang duduk kat ni air. Bukit besar duduk kat ni, orang ke laut. Boleh tanda dengan bukit. Orang Arab begitu juga. Tanda dengan bukit tu, bukit ni. Nak pergi ke mana-mana, tanda dengan bukit. Yang bijak lagi, tanda dengan bintang cakrawala. Bintang ni sini, bintang ni. Tak boleh tak? Tak ada tanda dah. Dalam keadaan sama rata semuanya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan mencampur semua yang ada daripada mayat-mayat dan pemeliharaan, dan mengosongkan segala isi perutnya. Segala mah, segala gas, segala tenaga, timah, bersih habis dikosongkan. Waktu baik habis. Di mana bumi memuntahkan segala isinya. Bukan sahaja mayat-mayat manusia yang ada di dalamnya, termasuklah segala galian-galian. Nak kutip mah masa tu, kutiklah. Dalam keadaan telanya bulat habis. Dimuntahkan semuanya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan semuanya mendengar dan taat kepada Tuhannya. Langit, bumi, bukit, bukau, gunung ganang, taat kepada Allah Ta'ala. Patuh pada Allah, wahuqqat, dan membuktikan kepatuhan itu dengan sesungguhnya. Maka berlakulah peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat, yang akan disaksikan oleh manusia seluruhnya, oleh malaikat dan jin seluruhnya. Menyaksikan peristiwa itu, manusia akan berdepan dengan alam baru, alam hari kiamat. Akan berlakulah peristiwa-peristiwa yang alam hari kiamat itu, yang akan disaksikan oleh manusia semuanya. Wallahu a'lam.